rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang lalu kita dah settle ayat yang keempat. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Zalika litu'minu billahi wa rasulih. Fatilka hududullah walil kafirina azabun alim. Dia tentang risiko melaksanakan perbuatan zihar. Lalu DP hukuman ialah membebaskan hamba. So kalau tak mampu, maka dia perlu berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan kalau tak mampu dia perlu beri makan dengan kadar yang tertentu kepada sittina miskina, 60 anak yatim. Dan itu semua bagi mereka yang beriman. Litu'minu billahi wa rasulih. Kenapa Allah letak syarat beriman? Kerana ada orang yang tak ambil kisah pun kalau dia buat kesalahan tu, dia tak kira. Dia tak kira nak bayar kafarah zihar atau tidak. Yang penting apa yang dia nak, dia dapat. Tanpa mengambil kira kesan jangka panjang terhadap perbuatan-perbuatan yang dia buat. Ada je manusia yang, masyarakat kita ni kan pelbagai. Kalau tuan-puan berkesempatan sebulan sekali mungkin, ataupun bila-bila masa hari-hari kebesaran tu, cuba jemput ataupun dengar perkongsian daripada bahagian perkahwinan. Mana-mana pejabat agama negeri, Jawi ke, Jais ke, bahagian perkahwinan. So, minta mereka berkongsi tentang realiti, kefahaman agama masyarakat kita, anak-anak muda terutamanya yang berkahwin. Diorang betul ke faham agama tu? Ada yang dah diceraikan isteri dia berbelas kali. Setiap kali marah dia cerai, setiap kali marah dia cerai. Tanpa dia faham pun maksud cerai tu. Hari ni marah dia cerai, tiga talak, cerai. Lepas tu malam dia rujuk. Lepas tu besok marah lagi, dia cerai lagi. Tanpa dia faham consequences, apa yang dia buat. Sampai macam tu. Sebab tu Allah letak, Zalika litu'minu billahi wa rasulih. Ini semua, undang-undang ini, pematuhan kepada hukum-hukum ini, sebagai bukti bahawa dia beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ini buktinya. Dahsyat. Kan ini bentuk buktinya. So, kita nak masuk ayat yang ke-5. Innal ladina yuhaddunallaha wa rasulah. Kubitu kama kubital ladina min qablihim. Wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina azabun muhin. Cuba tengok dekat ayat 4, walil kafirina azabun alim, dan di bawah walil kafirina azabun muhin. Keduanya kepada orang kafir. Dan Allah gelar mereka yang enggan mengikut hukum Allah sebagai orang ingkar, orang kafir. Kalau di atas, enggan mengikut had-had ataupun ketetapan yang Allah letakkan, maka dia bakal dihukum dengan azab yang pedih. So, untuk ayat 5 ni, jom kita tengok. Azabun muhin tu bagaimana? Okay, azabun muhin tu bagaimana? Ayat 5 ini Allah datangkan untuk menegur bagi masyarakat yang masih terikat dengan adat resam.
Masih terikat dengan adat resam. Lalu bila hukum didatangkan, Quran turun pada mereka, maka ada yang tidak mengambil serius, maka sampai ke tahap nak mempermain-mainkan. Ada yang kata, hukum ni karut. Hukum sedia ada, dah ada, tiba-tiba nak bawa hukum baru. So, dia menanggap apa yang Islam datangkan ni sebagai tak relevan, karut dan tak boleh diterima pakai. Dan ada yang berpendapat ini adat resam sudah berakar umbi, lebih kuat dari syariat. So, ayat 5 hingga 13 ini, Allah nak beri panduan kepada orang beriman bahawa kata-kata, perbuatan, tindakan, golongan-golongan seperti ini, dia membahayakan keselamatan orang beriman. Sementara surah ini adalah surah Madaniyah, maka dia banyak menyentuh tentang golongan munafik. Dan golongan munafik waktu itu ada dalam kalangan orang Islam di Madinah. So, Allah nak bagi tahu pada kita, pada para sahabat waktu itu, tindakan-tindakan golongan munafik ini boleh mendatangkan bahaya kepada orang beriman, kepada kaum muslimin. So, Quran mendatangkan ayat 5, innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulah. Sungguh orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Kalimah yuhaddun, kata dasarnya hadada. Dari situ juga dia menjadi hudud. Cuba tengok ayat 4, kan ada hudud. Ayat 4 di sini, watilka hududullah, itu peraturan had undang-undang Allah. Dan sekarang innal ladzina yuhaddun, dia menentang undang-undang Allah tu. Soalan Puan Azalia, nanti saya tolong jawab. So, yuhaddun bermaksud menentang dengan tentangan yang kuat. Kan atas dal tu ada syaddah, ada sabdu, itu menunjukkan kuatnya. Dia menentang melebihi had. Dia orang punya penentangan ni melampau-lampau. Dan dari kalimah ini juga, yuhaddun, kalimah had, dicairkan menjadi perkataan hadid, besi. Bukankah besi itu keras? Maka maksudnya penentangan mereka terhadap hukum-hukum Allah ni sangat kuat, sangat keras. Lebih menakjubkan surah ini datang selepas surah Hadid. Seolah-olah Allah masih lagi nak kita melihat surah Hadid sebelum ni. Masih lagi nak kita jangan lupakan surah sebelum ni, surah Hadid. So, ada orang yang menentang dengan keras hukum-hukum Allah. Ramai tuan-puan, ramai. Diorang gelar ini syariah law, ni barbaric. Dalam kelas yang lain, ada bersama dengan jemaah daripada Rawang, kami baru cuba menyelami Suratul Nur. Surah yang dimulakan dengan hukum sebat kepada penzina. Nanti selepas kita habis lalui siri surah-surah musabbihat ni, kita akan masuk surah itu. Antara surah yang penting, ada 3 surah yang penting yang perlu diajari kepada isteri dan anak-anak, ialah surah Nur, suratul Ahzab dan suratul Nisa. 3 surah ini yang berfungsi untuk menjadi benteng kepada keluarga Islam kita. Benteng kukuh kepada keluarga Islam.
So mereka-mereka yang menentang dengan keras. Yuhadun, menentang dengan keras. Dan salah satu cara menentang undang-undang dari Allah ni dengan memperlekeh dan menghina undang-undang Islam. Mereka tak mau turut, tak mau ikut, tapi mereka memperlekeh. Bukan hanya terpakai dengan undang-undang zihar ni je, tak, banyak undang-undang lain. Contohnya, kalau kita tengok surah Nisa, okay? Ini contoh, saya bawa surah Nisa. Surah Nisa ayat 32. 32 pula. 34. Sorry, 34. Ni banyak feminisme. Kumpulan-kumpulan feminis yang mempertikai ayat ni. Part yang mana? Wadribuhun. Pukullah isteri kamu. Ni, wadribuhun. Pukullah mereka. Pukullah mereka. So dia kata, oh, Islam membenarkan suami melakukan kekerasan fizikal kepada isteri. Islam membenarkan suami memukul isteri. So kalau tuan-puan dengar, betul lah diorang ni, betul lah Islam macam apa, barbarik. Macam tak boleh diterima. Kenapa benarkan suami pukul isteri? Ada ayatnya dalam Quran. Kan? So macam mana kita nak jawab? Bukan kita nak jawab lah, macam mana ustaz nak jawab? Kan? Lalu ustaz ni dia akan kata, oh, ini tentang isteri-isteri yang nusyuz. Ini tentang isteri-isteri yang nusyuz, wadribuhunna. Tak kisah dia pukul ringan ke, pukul kuat ke, yang penting pukul tu. Perkataan pukul. Diorang tak setuju. Kenapa ada perkataan pukul? Diorang tak setuju. Kalau setakat nasihat, asingkan tempat tidur, okeylah. Ni sampai tahap pukul. Pukul kot, tak kisah. Tak kira dia ringan ke tak ringan. Ni sampai boleh beri arahan pukul pada isteri. Lalu ustaz kita, dia kata, ini sebab isteri nusyuz. Isteri nusyuz. Lalu, bila disebut isteri nusyuz, maka kita perlu tahu, nusyuz tu apa? Kan? Nusyuz tu diartikanlah sebagai derhaka. Okay, nusyuz, derhaka. Apa jenis derhaka tu? Bila suami balik rumah, arahkan isteri, minta tolong buat air, isteri tak buat air, itu nusyuz ke? Boleh pukul? Bila hujung minggu suami letih kat rumah, isteri keluar rumah tanpa minta izin suami, nusyuz ke? Boleh dipukul? So ayat ni terpakai bagaimana? Apa kategori nusyuz sampai dia boleh dipukul? Jeng jeng jeng. Kan? So, bila kita tak faham, jangan tolak dulu. Ayat Quran ni, terima je. Apa pun berlaku, terima. Kami beriman. Terima. Itu tindakan pertama. Jangan tolak dulu. Ini kita kritik. Quran ni kata begini, Quran ni kata begini. Okey. Jom saya cuba untuk clarify. Okay?
Saya cuba untuk clarify. Ayat itu, dia punya potongan kena baca daripada wallati. Kena baca daripada sini. Daripada ni, wallati. Wallati dan perempuan-perempuan. Dan perempuan-perempuan takhafuna, yang kamu lelaki takut. Perempuan-perempuan yang kamu para lelaki takut mereka melakukan sesuatu. Sesuatu tu apa? Nusyus. Sekarang ni nak tanya suami. Bila sebenarnya yang suami benar-benar takut kalau isteri dia buat? Apa perbuatan isteri yang menjadikan suami benar-benar takut? Bukan simpati, bukan kesian, tak. Takut, takut. Ya, saya tanya lelaki dulu. Nanti lepas ni baru tanya perempuan. Yes, bila isteri ada affair, curang. Suami sangat takut. Ajak bercakap, tak nak layan. Tapi dia balas SMS senyum-senyum. WhatsApp sampai ke tengah malam. Suami jadi takut, gusar. Takut. So, ketakutannya tu, takut curang tu, dia belum ada bukti. Dia belum ada bukti. Tapi bila terbukti, cara untuk dia betulkan balik, dia kena fa'izuhun. Suami ada affair, lelaki dia boleh kahwin 4. Suami tak disebut curang sebab dia boleh kahwin 4. Isteri kena report pada mahkamah. Suami dia kena berlaku adil, kalau betul nak kahwin, jangan berzina kat luar perkahwinan. Itu hukum rejam. Suami ada affair, tanya dia, betul suka nak kahwin? Abang boleh berlaku adil? Kalau nak kahwin, kahwin dengan dia. Kalau kita tak boleh nak terima, okey, ceraikan saya. Kalau isteri ada affair, itu sangat ditakuti. Maka wanita yang curang, langkah pertama nasihat. Langkah kedua, asingkan tempat tidur. Kalau dia tak serik juga, baru pukul. Dan pukul tu pun ulama kata, dengan bros gigi kot, dengan sapu tangan kot. Tu bukan pukul sayang, tak. Pukul. Wih, penat. Dia betul penat. Deal dengan manusia, deal dengan mahkamah. Wadribuhun. So, bentuk semacam itu, bila Allah berikan undang-undang, maka Allah tuntut ketaatan kita pada undang-undang tu. Sebab ada manusia yang melihat undang-undang yang Allah beri ni tak relevan. Undang-undang dari Allah dan Rasul ni tak relevan. So, apa yang berlaku pada mereka yang menolak undang-undang ni? Yuhaddunallaha wa rasulah, yang menolak, kubitu. Mereka pasti akan dapat kehinaan. Kama kubital ladina min qablihim. Seperti mana orang dulu juga pernah dapat kehinaan. Kubita, kata akar dia daripada kabata. Kabata jadi kubita. Maksudnya, hina, menjatuhkan, menahan, membuka aib, merendahkan martabat. Sekurang-kurangnya dia ada 5 maksud
hina, jatuh, ditahan, dibuka aib, direndahkan martabat. So bagi mereka yang menentang hukum dan undang-undang Allah, Allah pasti akan malukan dia dan kemudian dimusnahkan. Kalau ikut undang-undang syariah, mereka yang menghina undang-undang Islam boleh dikenakan hukum mati. Penghinaan. Sebab bukan mereka sahaja yang pernah menentang hukum Allah. Umat terdahulu pun pernah buat macam itu. Maka mereka telah dihina di dunia. Hina macam mana? Kita baca kisah mereka. Kita baca kisah mereka. Maka ayat ini memberi isyarat kalau undang-undang Islam tidak diguna pakai, di dunia lagi kita sudah hadapi masalah besar. Negara takkan berkat. Rakyat kacau bilau. Maksiat berleluasa. Moral lemah. Bukankah ini bentuk satu kehinaan? Tapi selalunya, kita punya indeks kayu ukur negara kita okey tak okey, sama ada pelabur masuk melabur atau tak. Sama ada pelabur asing masuk melabur atau tak. Tanpa keberkatan, berapa ramai pun manusia melabur dalam negara ini, dia tak bawa apa-apa impak. Gitu. Okay, next. Yauma yab'asuhum. Oh, belum lagi. Wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina azabun muhin. Dan sungguh kami telah turunkan bukti-bukti yang nyata. Bukti-bukti yang nyata, Allah dah beri ayat Quran sebagai bukti yang nyata, dan Allah kata bagi orang-orang yang ingkar, walil kafirin, bagi orang-orang yang ingkar, mereka akan dapat azab yang hina. Mereka akan dapat azab yang hina. Kita tak dapat nak gambarkan macam mana azab yang hina tu dilaksanakan. Tak tahu. Tak tahu. Tapi kita pernah menyaksikan orang yang dahulu mulia, besoknya masyarakat memandang hina. Orang yang dulunya mulia, besoknya masyarakat pandang hina. Kita pernah saksikan. Pernah. Tanpa nak menyebut mana-mana individu, tak perlu. Cuba bayangkan, Allah buka aib kita dekat dunia. Hanya kerana kita perlekeh undang-undang Tuhan. Allah buka singkap aib kita walaupun kita berada di tengah-tengah rumah. Tak jumpa siapa-siapa. Allah boleh buat. Walil kafirina azabun muhin. Gitu. So tadi ada soalan, adakah ini bermakna kursus pra-perkahwinan yang diwajibkan ke atas pasangan yang ingin berkahwin itu tidak efektif? Sampai tak faham bab talak, cerai dan sebagainya. Kursus pra-perkahwinan 2 hari. 2 hari, 8 jam. 8 jam. Kursus yang sangat singkat untuk cover pelajaran yang sepatutnya orang tu dapat daripada kecil sampailah sekurang-kurangnya keluar universiti. Macam mana kita nak kompres seluruh pelajaran tentang beragama daripada kecil sekolah rendah, kafa tu belajar tentang tauhid, tentang taharah, tentang ibadah, sampailah ke munakahah, tata cara pengurusan keuangan dalam hanya 8 jam. Boleh ingat ke?
Kursus perkahwinan tujuannya untuk memperingatkan kepada yang sudah ada basic, yang dah ada asas. Bayangkan yang datang langsung tak ada asas agama. Dipaparkan ayat Quran, suruh baca, sunyi sepi. Sunyi sepi. Gitu antara peserta-peserta kursus perkahwinan. Dan mereka nak kahwin. Tak semua, tapi ada. Cuba bayangkan nanti dia dapat anak, macam mana dia nak ajar anak dia? Ui, dahsyat. Dulu kita pernah, dulu waktu mula-mula nak dijalankan, kita pernah cadangkan at least kursus perkahwinan ni dibuat bersiri. Seminggu paling kurang. Tapi negeri-negeri tak setuju. Kata buat apa? Mengajar banyak-banyak sangat agama. Dia nak kahwin je kot. Betul. Kursus singkat ni untuk pendedahan je. Prasyarat untuk kahwin je. Islam tu perlu dibelajar daripada kecil. Itu je. Kemudian ayat 6, yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Pada hari di mana Allah bangkitkan mereka semua. Tadi 2 kali Allah sebut walil kafirina azabun alim, walil kafirina azabun muhin. Allah janji dari dunia lagi mereka akan dapat azab yang pedih, akan dapat azab yang memalukan, yang penuh dengan kehinaan. Hina tak hina lah. Ahli neraka nanti akan diheret berjalan guna muka. Itu penghinaan dahsyat. Berjalan dengan muka, diheret. Diheret dengan muka. So pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah. Dan ayat ini nak menyatakan bagaimana balasan akan mula diberikan. Bila makhluk dibangkitkan. Tak ada yang akan selamat. Kalau dia buat kejahatan, dia tak akan selamat. Sebab waktu itu untuk selamat, cara untuk selamat ialah dia tak hidup. Kan? Dan dibangkitkan, cara untuk dia selamat daripada seksaan, dia mati. Tapi itu jam kematian sudah dimatikan. Tak ada dah kematian. So mereka akan terus hidup, dibangkitkan, dan ditanya tentang tanggungjawab masing-masing. Tak ada seorang pun terkecuali. Dekat dunia mungkin dia selamat. Bercakap dekat media tak dikenakan apa-apa hukuman. Keluarkan filem itu dan ini tak dapat hukuman apa-apa. Malah dia bebas keluarkan pendapat dia. Dan rupanya saya baru perasan dalam surah Jumu'ah. Dalam surah Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala ada buat cabaran kepada orang-orang Yahudi. Ni cabaran dia. Quran mengatakan, ya ayyuhallazina hadu. Hei orang-orang Yahudi. In za'amtum, kalau kamu sangka, kalau kamu menganggap annakum awliya'u lillah, kamu ni pilihan Tuhan. Orang-orang yang dikasihi Allah. Min dunin nas, daripada manusia-manusia yang lain. Kalau benar engkau ni pilihan Tuhan, kan dambaan syurga berbanding manusia lain, fatamannaul maut. Maka cubalah bercita-cita nak mati. Mohonlah pada Allah untuk mati. In kuntum shadiqin, kalau benar sangkaanmu itu. Rupanya
Ini juga jawapan yang straightforward. Kita boleh bagi kepada orang-orang yang kata, saya tak jumpa lagi kebenaran sebenar. Absolute truth. Semua agama sama, masing-masing declare agama dia lah paling benar. Saya belum jumpa kebenaran sebenar. Kalau benar dia nak cari kebenaran sebenar, sekarang engkau doa, mohon kematian, biar engkau nampak kebenaran sebenar. Selagi masih hidup ni, kau tak nampak lagi kebenaran tu. Cuba mohon kematian. Sama macam orang Yahudi yang diorang perasan, dioranglah pilihan Tuhan. Orang hamba yang terbaik pilihan Tuhan berbanding manusia yang lain yang dianggap sebagai apa? Sebagai binatang. Allah suruh, kau cuba mohon, doa, minta mati. Kalau betul. So, kalau pilihan Tuhan, dah tentu mati masuk syurga. Allah sayang. Kan? Sama macam orang yang nak mencari kebenaran sebenar. Daripada kau duk cuba-cuba agama tu, agama ni, agama tu, agama ni. Cuba mati. Baru kau nampak kebenaran sebenar tu macam mana. Sebab di hujung filem tu, budak tu senyum bila nampak butterfly. Dan butterfly tu lambang reincarnation. Hidup semula kan. Kalau itulah kau punya tanggapan kebenaran yang sebenar, sekarang kau mati, kau hidup lagi tak? Melalui kupu-kupu rama-rama ni. Kalau itu kebenaran yang kau yakini, dah pasti boleh hidup kembali. Padahal matilah banyak kali pun akan tetap hidup. Sebab kan kau orang penting untuk hidup semula. Tuhan paling sayang kau, yang terpaling hebat. Boleh hidup banyak kali. Kan? Trailah minta kematian. Fatamannaul maut. Impikanlah kematian. Ui, dahsyat. Cara Allah jawab dengan sangat sarkastik tu. Ui, mendebarkan. Mendebarkan. So, yauma yab'atsuhumullahu jami'a. Tatkala hari di mana Allah bangkitkan mereka semula, fayunabbi'uhum bima amilu. Lalu mereka diberitakan. Diberitakan. Fayunabbi'uhum. Tuan-puan, pernah tengok Shrek tak? Shrek. Pernah tengok Shrek tak? Shrek yang pertama. Yang pertama. Yang pertama ke yang kedua? Yang kedua, yang kedua, yang kedua. Yang diselamatkan puteri tu. Kan Farquaad, raja dia tu. Farquaad tu dia hantar utusan. Utusan tu berkuda. Lalu dia buka scroll, dibacakan titah raja. Buka scroll, dibacakan titah raja. So, titah raja tu berita penting. Titah raja tu adalah berita penting. So, bila dia buka, semua orang senyap berkumpul dekat depan dia. Dia buka dan dia bacakan. Okey, Lord Farquaad nak begini dan begini. Nak selamatkan puteri. Sekarang ni siapa-siapa lelaki yang kuat, yang hebat, boleh hadir untuk pemilihan di istana. Jam dan tarikh sekian. Hari kita dibangkitkan. Setiap daripada kita akan diberikan maklumat-maklumat penting, berita-berita penting tentang apa yang pernah kita laksanakan di dunia. Semua yang disebut adalah fakta-fakta penting tentang diri kita. Setiap seorang. Fayunabbi'uhum bima amilu. Yunabbi, kata akar dia naba'a. Naba'a ni berita penting. Dari naba'a lahir perkataan nabiyun. Orang-orang lelaki, rasul-rasul yang dipilih oleh Allah untuk sampaikan berita penting pada kita. Sekarang setiap daripada kita akan terima, akan diberitahu. Dan yunabbi'uhum, dia dalam bentuk superlatif.
Setiap satu akan diberitahu, takkan ada yang tersembunyi. Tak kira apa bentuk perbuatan kita, kecil ke besar, setiap satu akan diberitahu. Yunabbi'uhum bima amilu. Ahsahullahu wa nasu. Allah kumpul amal perbuatan tu. Sedangkan mereka telah melupakan. Ahsahullah, Allah kumpul amal perbuatan tu. Kalimah ahsa ni, dia ni macam ni. Kalau kita pergi kedai, selalu kedai runcit dulu kedai Cina. Kan? Kedai runcit dulu kan kedai Cina. Jadi bila kita beli barang, dulu mana ada mesin-mesin nak key in semua ni. Dia akan guna apa? Sempua. Lebih kuno daripada itu, dia akan kira batu. Okay, kau buat satu. Okay, ambil satu batu, satu. Okay, next, apa lagi? Okay, ambil lagi satu batu. Itu ahsa. Satu-satu dikira. Ahsahullah. Allah akan kira satu persatu. Wa nasuh. Sedangkan waktu itu kita lupa apa yang kita dah pernah buat. Dan Allah kata, Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah menyaksikan segala sesuatu. Mana mau sembunyi, Allah keluarkan dan bentangkan balik semua yang kita buat. Bayangkan kalau ayat sebelum dia menentang hukum Allah. Dan Allah akan keluarkan balik setiap satu. Tuan-puan ingat lagi artikel-artikel yang pernah dikeluarkan oleh The Star, Malaysia Kini, New Straits Times, FMT, tahun 2018, 2014, 2016, tahun-tahun sebelum tu, hasutan-hasutan yang berlaku pada 16 Mei. Siapa masih ingat? Kalau kita bukan kerja dekat arkib negara atau muzium negara, kita tak akan ingat. Allah akan keluarkan semua. Satu persatu. Dahsyat. Dahsyat. Apa yang kita buat minggu lepas, bulan lepas, ada ingat? Tak ingat. Allah keluarkan satu persatu. Bayangkan bulan lepas ada 13 kali kita tolong buka aib orang. 13 kali dan kita lupa nak bertaubat. Allah buka satu persatu. Ahsahullahu wa nasuh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Alam tara. Cuba tengok ayat 7 alam tara, ayat 8 alam tara. So dua ayat alam tara diikuti ya ayyuhalladzina amanu 9, 11 dan 12. Ya ayyuhalladzina amanu. Next ada lagi alam tara 14. So alam tara 3, ya ayyuhalladzina amanu 3. Jom kita tengok alam tara. So ini surah apa? Mujadilah. Sekarang ayat 7 dan 8 yang dimulakan dengan alam tara ni, kita akan tengok tentang istilah dia apa? Najwa. Najwa ni apa? Bisikan-bisikan. Kita akan highlight tentang najwa. Najwa ni apa? Bisikan, private conversation. Perbualan dalam selimut. Kalau di atas hal rumah tangga tentang zihar.
Benda tu perkara privacy yang berlaku antara suami isteri. Najwa ni juga benda privacy yang berlaku antara suami isteri tapi dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain. Jom kita tengok. So, alam tara. Dan alam tara ni, alam tara, Allah sedang tanya, kamu tak lihat ke? Alam tara ni, tidakkah kamu memikirkan atau tidakkah kamu melihat? Ro'a, perkataan ro'a, kata akar dia ro'a, dia bermaksud, ada dua maksud ro'a. Ro'a, lihat dengan mata, ro'a, lihat dengan mata, ataupun ro'a, tahu. Maksud pertama, lihat. Maksud kedua, tahu. So, setiap kali kita jumpa perkataan alam tara, Allah nak kita sediakan penglihatan kita dan pengetahuan kita. Penglihatan, pengetahuan untuk fahami mesej selepas tu. Dia boleh dibayangkan, boleh di picture, digambarkan. Tu. Mesej selepas tu boleh digambarkan, boleh dibayangkan. So, alam tara yang pertama. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Kamu tak tahu ke bahawa Allah tahu apa yang ada di langit dan di bumi? Okay, kamu tak tahu ke Allah tahu apa yang ada di langit dan di bumi? So, ayat ni tentang najwa. So, najwa ni bisikan, dia merupakan kata antonim. Sinonim kan sama, antonim berlawanan. Najwa adalah lawan kepada mesyuarat, perbincangan dalam kumpulan, syura. Najwa lawan dia syura. Dalam syura, dalam mesyuarat, semua pihak terlibat berbincang dan boleh bagi pendapat masing-masing. Dan setiap pendapat tu ditimbang dan akhirnya dicari kata sepakat untuk buat satu keputusan dari mesyuarat tu. Itu syura. Nabi pun biasa mengadakan syura. Dengar pendapat sahabat. Kan? Najwa pula perbincangan dalam bentuk rahsia. Perbincangan dalam bentuk rahsia. Terutamanya bila suami isteri bincang dalam bilik. Allah nak bagi tahu yang tiada rahsia pada Allah. Kamu tak tahu ke Allah tahu apa yang ada di langit dan di bumi? Frasa pertama Allah nak bagi tahu, kita dengan Allah tak ada sebarang rahsia. Allah tahu. So, nak bercakap tu, kena hati-hati. Jangan sangka Allah tak tahu. So, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'ahum. Tiada sebarang pembicaraan rahsia antara 3 orang, melainkan Allah lah yang keempat. Tiada sebarang pembicaraan rahsia antara 3 orang, melainkan Allah lah yang keempat. So, najwa terjadi bila beberapa orang dalam kumpulan, dalam mesyuarat tadi, dia buat mesyuarat lain. Contoh, ni kan grup opah ni. Kan dia akan ada AGM. Apa AGM? Annual Gala Meeting. Annual apa benda kan? Meeting tahunan tu. So, buatlah meeting besar. Buat meeting besar. Sedang annual general meeting. Sedang bermeeting ni, 6-7 hari bermeeting, tengah rehat, dia ada meeting-meeting kecil yang lain yang tak rasmi. Yang ini dia kata, tadi aku bagi pandangan begini, dia orang tolak mentah-mentah aja. Meeting sesama dia, atau najwa. 3-4 orang kata tak puas hati gini. Allah nak bagi tahu, Allah tahu apa yang kau cakap ni.
Kenapa tak highlight saja dalam meeting yang besar? Kenapa perlu ada meeting berasingan? Meeting dalam meeting. Why? Yo, dahsyat. Masa dalam mesyuarat, mereka tak sebut pun tak puas hati tu. Tapi bila buat perjumpaan lain, macam-macam keluar. Sedangkan waktu meeting kecil tu, senang je nak bercakap. Sebab dia berada dalam circle yang satu kepala. Dia dalam circle yang ada satu kepala, senang nak bercakap. Tapi bila dalam meeting besar, semua masing-masing senyap. So, najwa ni perjumpaan rahsia beberapa orang. Paling sikit seorang dengan seorang, berdua. Kerana itu, jika ada permintaan untuk ajukan pertanyaan bersendirian dengan Nabi, maka itu dipanggil munajat. Munajat ni kita seorang-seorang dengan Allah. So, kalau ada permintaan ajukan pertanyaan sendiri dengan Nabi, itu namanya munajat. Kalau berdua jumpa dengan Nabi, itu namanya najwa. Dan mereka boleh ubah perkara itu kerana mereka mampu untuk sabotaj rancangan yang telah dilakukan. Kan, katalah keputusan untuk buat sesuatu telah dicapai dalam mesyuarat yang besar. Tapi yang sekepala ni buat keputusan lain. Kan, yang sekepala ni buat keputusan lain, tak nak buat apa yang dah dipersetujui. Dan mereka boleh bagi macam-macam alasan nak selamatkan diri. Benda ni pernah berlaku zaman Nabi. Dah diputuskan dalam mesyuarat, tapi orang-orang munafik, dia menggunakan najwa untuk rosakkan rancangan besar umat Islam. Lalu mereka selalu buat perjumpaan rahsia nak gagalkan Islam. Sebab tu benda ni bahaya. Benda ni bahaya kalau kita buat. Orang dah meeting besar, kita buat meeting berasingan. Dan kita pula sebarkan kebencian tak puas hati dalam meeting kecil ni. Fui. Dia bayangkan macam ni lah tuan-tuan. Kita ada meeting besar. Dan lepas meeting, kita buat meeting kecil, meeting kita, meeting tak rasmi. Dan kadang kita bawa orang-orang yang baru masuk kerja, kan, budak-budak freshies. Dia akan tengok kita punya perlakuan. Macam ni orang Islam. Sebab tu yang buat dulu ni siapa? Orang munafik. Orang munafik. So, janganlah kita mencontohi, menjadikan mereka idola, dicontohi. So, wala khamisatin illa huwa sadisuhum. Dan tidak juga perbicaraan antara 5 orang, melainkan Allah yang ke-6. Allah tahu, Allah dengar. Dan Allah kata dia yang ke-6. So, selalunya najwa ni kecil je. Dia bukan ramai-ramai. 2-3 orang, 4-5 orang jadi lah. So, kalau ramai-ramai, rahsia tu pecah ke telinga orang lain. Tapi Allah nak bagi tahu, mereka yang buat perbincangan rahsia sebanyak 5 orang, Allah tahu apa yang mereka buat. Dan najwa yang terkenal dalam Quran ialah perbincangan adik-beradik Nabi Yusuf. Kan? Tu najwa lah tu. Asalnya memang tak ada meeting, tapi perbincangan rahsia mereka tu. Uqtulu Yusuf. Bunuh saja Yusuf. Awitrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum. Atau kita lemparkan saja dia ke bumi yang tak ada orang duduk kat situ. Wah, gila. Bila sebut Allah yang ke-6, bukan bermaksud Allah hadir dalam rahsia, dalam mesyuarat tu, tak. Allah tahu. Kenapa disebut 3? Kemudian disebut 5? Ulama tafsir mengatakan ini untuk meneruskan keindahan bahasa yang digunakan.
Supaya kalau kita baca ada nombor 3, 4, 5 dan 6 berturutan. Sebenarnya ada maksud lain. Tapi setakat ni yang ulama jumpa, oh sebab keindahan turutan 3, 4, 5 dan 6. Wala adna min zalik. Dan tiada pembicaraan antara jumlah yang lebih kurang dari itu. Kalau mereka kurang sikit dari 5 orang pun Allah tetap tahu. Allah tak perlu ada orang yang perlu bocorkan rahsia percakapan mereka sebab Allah dah memang tahu. Wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Ataupun dalam jumlah yang lebih banyak melainkan Allah bersama mereka di mana pun mereka berada. Allah nak bagi tahu sikit ke banyak Allah tetap tahu apa yang mereka kata, apa yang mereka rancang. Sebut mereka ni macam kita tak terlibat kan. Sikit atau banyak Allah tetap tahu apa yang kita sebut, apa yang kita rancang, apa yang kita bincang. Allah nak bagi tahu najwa ni benda yang bahaya. Benda yang bahaya. Paling tidak risikonya menjadikan kita ni pemberontak. Ketua dah putuskan, mesyuarat dah putuskan, syura sudah putuskan, kita nak menyalahi keputusan yang besar. Kita nak melawan majoriti. Oh, jangan macam tu. Summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Lagi sekali Allah akan beritahu mereka apa yang mereka buat. Disebut satu persatu. Kali kedua, yunabbi'uhum. Disebut satu persatu. Allah akan beritahu balik apa yang mereka kata dulu. Semua manusia dan jin akan dipertanggungjawabkan. Innallaha bikulli syai'in alim. Ayat sebelumnya, wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah menyaksikan. Di sini Allah tahu. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguh Allah tahu atas setiap sesuatu. Kalau tadi syahid jadi saksi. Saksi ni apa? Kerana perbuatan mereka. Perbuatan mereka menghalang, menentang hukum. Yang di sini ni Allah tahu apa yang mereka bincangkan, apa yang mereka kata. So tu alam tara yang pertama. Next, alam tara yang kedua. Kita tak nak berlama-lama dalam surah ni. So kita teruskan je. So ini teguran yang kedua kepada orang-orang munafik. Dalam ayat 7, teguran diberi kepada mereka yang tak tahu yang najwa itu salah. Okay? Ayat ke-7, teguran kepada mereka yang tak tahu meeting dalam meeting tu salah. Tadi kan kita tak tahu, oh salah rupanya. Okay. So kita dah tahu. Sekarang diberitahu pada mereka yang dah memang tahu najwa tu salah. So dia ada dua situasi berbeza. Kalau anak nama Najwa perlu tukar, tak payah, biar je. Najwa tu nama, kan Najwa, bisikan rahsia. Itu je maksud Najwa. So tak adalah anak yang nama Najwa tu salah. Tak. Perbuatan bisik-bisik rahsia tu salah. Kan ada juga kadang-kadang dalam selalu kalau kelas fizikal, cikgu mengajar kat depan, anak murid berborak kat belakang. Kalau borak benda lain, itu namanya lara. Tapi kalau borak kutuk cikgu tu najwa. Dia borak-borak, bisik-bisik macam tu, lepas tu dia gelak. Cikgu terpinga-pinga. Kan? Bukan aku tak tahu korang ni. Kan? Dia tak tulis kat mesej kat sini, dia tulis kat WhatsApp. Bisik-bisik tanya apa yang cikgu ajar. Tanyalah cikgu tu. Yang ngajar kan cikgu, bukannya kawan kita. Sebab bila kita bisik pada kawan kita, perbuatan kita tu interrupt cikgu. Memang akan mengganggu. Sebab cikgu kat depan tu manusia. Dia nampak kita
kita punya perhatian bukan pada dia, pada kawan sebelah, dia tertanya-tanya, aku kat depan, kenapa dia tak tanya aku? Gitu. So ini ayat ke-8 adalah tentang orang yang dah tahu tapi dia melakukan juga kesalahan tu. Teguran kepada mereka. Dia tahu dah najwa tu salah tapi dia buat. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa. Kau tak tengok ke orang-orang yang dah dilarang? Kau tak tengok ke orang-orang yang dah dilarang? Bisik dalam hati tu bukan. Sekurang-kurang najwa 2 orang. Kalau bisik dalam hati tu munajat. Bisik dengan Allah. Ya Allah, aku tak tahu lah Ustaz ni. Dah 4:10 tak berhenti lagi. Aku nak sembahyang asar. Kan? Itu munajat. Bisik dalam hati. Kadang kan kita bermonolog dengan diri kita je. Orang tu. Kita bercakap dengan diri kita kan? Kan rugi sebab kita duk bercakap dengan diri kita, tak ada keputusan. Cuba kita tukar monolog diri itu, terus bercakap dengan Tuhan. Ya Allah, dia tu macam tu, ya Allah. Tak tahu, ya Allah. Macam mana perangai dia macam tu? Kenapa Ustaz tu tak faham-faham? Ya Allah, ni 4:10 dah ni. Kan? Patut dia dah berhenti lama dah. Selalu dia berhenti mengejut je. Ni tak berhenti-berhenti ni. Kan? Mengadu terus pada Tuhan. Munajat. Tuan-tuan pernah tengok apa nama? Siapa nama model tu? Selain daripada Kim Kardashian, ada seorang lagi model dululah tahun 2000 something macam tu. Kimora. Kau nama artis ingat Kimora. Dia juga ada siri reality TV sebelum Kim Kardashian. Kimora ni dia Christian. Tapi dalam rancangan reality dia tu, setiap kali dia buat sesuatu, dia berdoa dulu. Berdoa cara dia lah. Oh Jesus, I want to do this, gini. Dia berdoa, monolog dengan diri dia, tapi dalam bentuk doa. Kimura. Dia berdoa dengan Tuhan yang dianggap tu salah pun dia buat. Kita berdoa dengan Tuhan yang sebenar, kita tak buat. Yes, Hawaiian. Kimura. Perkataan-perkataan dia tu akan terus dengan Tuhan. Kita kena macam tu. So ni Allah kata, tidakkah kamu lihat orang-orang yang nuhu anin najwa, mereka telah diingatkan, telah ditegah, dilarang. Kamu tak tengok ke orang-orang yang dah dilarang? Kan? Summa ya'udu lima nuhu anhu. Kemudian mereka buat juga benda yang dilarang. Dah ditegah, dia buat juga. Cuma benda ni tak samalah dengan anak kita. Dah dilarang buat juga kan. Dia manjat. Kita tegah, jangan panjat, dia panjat. Tu tak sama. Tapi perangai ni lebih kurang macam tu. Dah diingatkan, buat juga. Summa ya'uduna limanuhu. Mereka kembali buat apa yang mereka dilarang. Ya nuhu anhu, yang dilarang. Wa yatanajau bil ismi, dan mereka mengadakan bicara rahsia untuk buat dosa. Wal udwan, dan permusuhan. Wa maksiatir rasul, dan derhaka pada rasul. Berapa? 3. Dorang bincang rahsia nak buat dosa.
nak siram api, nak bangkitkan api permusuhan dan nak buat maksiat pada Rasul. Ism masalah spiritual. Ism ini perbuatan yang berkaitan dengan spiritual. Tentang perhubungan antara mereka dan Allah. Itu ism. So ada perjumpaan rahsia yang merosakkan iman kerana dia merosakkan agama. Itu ism. Bil ismi. Wal udwan. Udwan pula dia berkaitan masalah sosial. Tadi spiritual. Udwan ni sosial. Gaduh. Sosial. Hubungan sesama manusia. So dengan buat najwa, dia akan cipta musuh baru. Buat permusuhan dengan sahabat yang lain. Najwa tu akan buat apa? Adu domba, mengasut, rosakkan hubungan. So ism, masalah spiritual. Udwan, masalah sosial. Dan kalimah udwan pula daripada kata akar adu. Adu ni apa? Musuh. Musuh. Dan wa maksiatur Rasul. Dan maksiat pada Rasul. So tuan-puan, ayat yang ini Allah nak ingatkan risiko kita buat grup WhatsApp rahsia. Risiko grup WhatsApp rahsia, perbincangan rahsia. Kan benda ni, grup WhatsApp sekolah anak saya pun ada. Dia ada 6 orang kawan, dia ada 6 grup WhatsApp. Satu grup WhatsApp, semua ada. Grup WhatsApp kedua, semua ada kecuali 1 orang. Grup WhatsApp ketiga, semua ada kecuali 1 orang. Grup WhatsApp keempat, semua ada kecuali 1 orang ni. Dari mana dia belajar tu kalau bukan dari mak bapak dia? Kadang sesama ipar dua, kalau ipar tu balik, kita cerita-cerita dengan ipar yang ini. Kalau ipar yang sana balik, kita cerita-cerita ipar sana tentang ipar sini. Najwa. Kita telah diingatkan dan Allah bagi tahu apa risikonya. Wa yatanajaw bil ithmi wal udwan wa maksiatir rasul. Tengah-tengah sibuk borak, tersilap tingkap pula, masuk grup utama. Tak biru muka. Lepas tu kita delete. Dan orang tu hantar. Delete, orang tu hantar. Hantar apa nama? Hantar stiker. Kan? Tak guna delete, malaikat dah tulis. Ambil kau. Ambil. Dah sempat baca. Hui. So, kesan najwa, dia adalah tentang dosa, tentang spiritual, tentang sosial, dan maksiat pada Rasul. Maksiat pada Rasul. Wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihillah. Dan bila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam padamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untuk kamu. Maksudnya, mereka datang dengan salam yang kosong, tak ikhlas nak bagi salam. Bukan kita macam tu ke kalau kita dah ada grup rahsia? Kita sudah menyebarkan api kebencian pada orang, dan bila kita jumpa dengan dia, kita bermuka-muka. Tinggal lagi, ayat ini tuju pada orang munafik yang waktu tu jumpa dengan Nabi, mereka bermuka-muka depan Nabi. Fuh. Dahsyat kan? Dahsyat. Ayat ni dahsyat.
So, ada sebuah hadis. Pernah orang Yahudi masuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengucapkan assalamu alayka. No, assalamu alayka. Diucapkan, hai Abul Qasim, assalamu alayka. Maka Aisyah menjawab, waalaikumsalam. Aisyah jawab, waalaikumsalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa maksud assalamu alayka? Semoga binasa menimpa dirimu. So, isteri Nabi Aisyah jawab, semoga kamulah yang tertimpa kebinasaan. Kan? Logiklah orang doakan kita binasa, kita balas balik dengan binasa. Tapi Rasulullah jawab, hai Aisyah, sesungguhnya Allah tak suka kata-kata yang keji dan perbuatan yang keji. Aisyah jawab, engkau pun binasa. Nabi ingatkan Aisyah. Aisyah, Allah tak suka kata-kata yang keji dan perbuatan yang keji. Lalu Aisyah terkejut. Ya Rasulullah, engkau tak dengar ke dia cakap apa tu? Dia kata, Assalamualaikum. Dia kata, engkau celaka. Rasulullah tanya Aisyah balik. Tidakkah engkau mendengar apa yang ku katakan pada mereka? Oh, rupanya Nabi dah jawab. Tapi Aisyah tak dengar. Nabi dah jawab, Aisyah tak dengar. So, Nabi ulang balik. Kau tak dengar ke aku cakap apa pada mereka? Aku katakan pada mereka, wa'alaikum. Simple Nabi jawab. Orang tu kata celaka atas kamu, Nabi jawab balik, wa'alaikum. Simple. Nabi tak sebut perkataan celaka, Nabi cuma kata wa'alaikum. Wih, bingung kita. Tengok akhlak Nabi. Punya luar biasa. Wih, dahsyat. So, Allah turunkan firman-Nya dan bila mereka datang padamu, mereka ucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai ditentukan Allah untukmu. Turun ayat ni. So, menurut riwayat lain, Aisyah berkata pada mereka, semoga kalianlah yang tertimpa kebinasaan, celaan dan laknat. Lalu Nabi jawab, innahu yustajabu lana fihim wala yustajabu lahum fina. Sungguh yang diperkenankanlah bagi mereka, bagi kita terhadap mereka. Apa yang kita sebut Allah perkenankan pada mereka dan tidak diperkenankanlah apa yang mereka sebut pada kita. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul. Dan mereka kata pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tak seksa kita disebabkan apa yang kita kata? Kan? Wa yaquluna fi anfusihim, mereka kata dalam diri, aku tak kena apa-apa pun. Aku dah buat Nabi macam tu, okey je, tak kena apa-apa. Kan, kita dah selalu buat grup-grup rahsia ni, okey je, hidup kita senang lenang je. Kita tetap sebarkan kebencian, okey je. Tak ada pun kena apa-apa. Kita bercakap dengan diri. Laula yu'adzibuna Allah bima naqul. Selama ni aku dah, kita orang okey je Ustaz. Kan? Berapa banyak kali dah kita buat benda tu? Kan? Makin ramai dia follower. Glamour je. Allah kata apa? Hasbuhum jahannam. Cukuplah bagi mereka jahannam. Yaslaunaha, mereka akan dicampak ke dalamnya. Fabi'sal masir, itu seburuk-buruk tempat kembali. Kenapa? Allah kata, gitu. Okeylah, jahannam je lah. Senang. Hasbum jahannam. Cukuplah, jahannam je. Yaslaunaha, korang akan dicampakkan. Fabi'sal masir. Langsung, Allah langsung tidak tawarkan siapa yang bertaubat, maka Allah akan ampunkan. Tak ada. Sebab ayat 8 ni, mereka sudah diingatkan. Jangan buat. Tapi mereka buat. Dan kali ini Allah ingatkan.
apa kesan mereka buat begitu. Sampai ke tahap mereka terpaksa bermuka-muka dengan orang lain. Malah mereka nak menidakkan hati. Aku okey je, mungkin betul kot apa yang aku buat. Allah sebut hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Moga kita semua diselamatkan oleh Allah daripada tergerak nak buat perbincangan-perbincangan kecil ini, najwa-najwa ni. Ya, ada orang buat perbincangan-perbincangan. Tapi bila kita menyalahi keputusan yang utama, yang besar, wow, dia akan jadi sangat bahaya. Barakallahu li wa lakum. InsyaAllah kita akan sambung ayat yang ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Opah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah Ustaz, kita dah terjadi pada hari Ahad tu. InsyaAllah. InsyaAllah pada hari Ahad kita akan sambung pada ayat 9. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz yang sudi bersama-sama Opah dan kawan-kawan pada petang ini. Alhamdulillah, bagi sedikit peringatan demi peringatan lah dengan tadabburi kalau tidak kita jumpa dan hayal dan lahor. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ada masa lagi yang berbuat untuk bersama-sama dengan majlis tadabbur seperti ini. Okey, dengan itu Opah mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz dan bolehlah kita tangguhkan majlis kita pada petang ini. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Opah. Nanti ayat 9 ya Opah. Puan nak jemput lagi puan-puan petang ni 5.30 bersama Ustaz Hafiz dengan 100 sunnah yang dilupakan. Mudah-mudahan puan ada masa lagi sekali ya. Baik, jumpa lagi 5.30. Assalamualaikum. Jom. Terima kasih Opah. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah.